tempat. Yang dihormati oleh dikasih Tuan Haji Ahmad Rusli Ibrahim, ahli jawatan kuasa Badan Perhubungan PAS Negeri Kelantan. Yang dihormati lagi dikasihi sahabat Amor Tuan Haji Akbar bin Haji Abdullah, dan juga kepada staf-staf kepimpinan PAS tempat, pemuda, muslimat, pegawai-pegawai keselamatan, guru-guru, para ulama, tuan imam, tuan haji dan hajjah, dan seterusnya kepada hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum daripada meneruskan ucapan pada malam ini, terlebih dahulu dengan sukacita rendah hati saya memohon maaf kepada yang dipertua PAS kawasan Tumpat, khususnya Al-Ustaz Haji Wan Jamil, di atas pukul lama terhadap PAS pada 2 Penggal pada pilihan raya khusus pada tahun 1999 dan tahun 2004 sekalian. Khususnya di kawasan Pekala Kubur ni banyak kali juga lah saya mari ceramah, terutama di tepi sungai, tempat kilai kering, kampung nelayan baru, dalam Ru Tupak, Telaga Nanas. Dan banyaklah saya tidak ingat waktu itu saya berada di atas pentas UMNO, dibawa oleh pemimpin UMNO Tumpat untuk berceramah di atas pentas UMNO pada waktu itu. Dan alhamdulillah pada malam ini sebagai membayar hutang hamba lah, sebagai syarat untuk hamba dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sebahak ataupun persekongkongan saya di dalam UMNO, tuan-tuan sekalian, sebagaimana firman Allah taala yang berbunyi, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Sesungguhnya mereka yang bertaubat pada jalan Allah, hendaklah mereka meninggalkan perbuatan yang mungkar, perbuatan yang keji, kemudian hendaklah mereka melakukan perbuatan yang baik. Kemudian seandainya perbuatan mungkar itu menyentuh soal kemasyarakatan, soal umum, seperti kepeng mengepeng pada pilihan raya, menyeru ke arah UMNO, maka caranya wabayan, saya kena beritahu kelih kepada orang ramai bahawasanya hak saya mari ceramah mula atas petah UMNO adalah tidak betul dan tidak benar mengikut pandangan hukum syarak, yang hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tarik balik dan tuaskan, yang sebenar sokong PAS adalah suatu kewajipan dan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala menerimalah taubat saya sepanjang juga 10 tahun bersebahak di dalam UMNO bersama-sama dengan pemimpin UMNO dan penyokong UMNO untuk memperkukuhkan kemungkaran di sisi Allah Subhanahu wa taala dekat sekalian. Jadi apabila kecek gini betul orang UMNO ku marah tambah. Gua ni pula ustaz tidak kata kecek lagi tu. Nak siapa minta maaf nak ngepah tidak kata. Jadi gini adik kakak saya. Kalau kita dengar cerita orang royak, dia tidak sama dengan kita pergi. Ya, kerana dalam keadaan kita ni, kalau ikan hak terlepas tu besar sama dah. Mana? Kalau hak kita sedikit. Ya, sama ikan terlepas bos. Kalau hak terlepas besar sama. Maka ni insya-Allah tidak terlepas dah. Hamba lebih kurang 10 tahun duduk dalam UMNO. Pegang tempat dalam UMNO pun tempat agama belaka dekat sekalian. Dia mau duduk dengan menteri penuh dan dengar orang yang jadi timbalan menteri, amo juga menyediakan bahan-bahan agama untuk UMNO dan untuk UMNO melawan PAS sepanjang hampir 10 tahun dekat sekalian. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amo mari fikir dengan secara setulus ikhlas daripada hati amo. Rupa-rupanya tak betul landasan hak amo duduk tak di kata sikit. Benar hak amo bawa tu betul, tapi tepat ni tak betul. Contohnya amo nak beritahu gini kepada semua hadirin dan hadirat, khususnya kepada orang UMNO. Comel setara mana kereta api besar, setara mana kereta api, dia kena ikut rate.
Dia tak boleh lakoh re dia kata. Demikian juga dalam UMNO. Dalam UMNO ni bukan tidak ada orang yang tahu soal halal haram. Bukan kata ulama dalam UMNO tu tidak tahu ratu cantik ni haram. Bukan ulama dalam UMNO kata isteri pemimpin tak tutup aurat tu tak tahu kata haram. Tahu. Tapi tak boleh nak buat apa satu sebab re tu kena ikut gigi tu. Khususnya di Topak ni penuh satu masa UMNO diketuai oleh orang berkelulusan agama. Cucu kepada Tok Muslihat dah. Bagi kita makna, bagi orang UMNO tuan-tuan sekalian, kita kira ulama adalah biarlah. Kata patah tak ada rantai akal pun boleh buat kira. Ulama hak duduk di Topak ni tuan-tuan sekalian. Contoh kita kata. Apa dia boleh memperbetulkan UMNO pada waktu itu, khususnya UMNO di negeri Kelantan yang dipimpinkan oleh Mak Yaakob pada waktu itu, yang mana salah satu pemimpin UMNO Topak ni jadi menteri nak di tingkat pusat. Ada kata sikit. Sama ada di mana menteri kuasa parlimen tu, kira suka lah. Dan waktu itulah negeri Kelantan diperintah oleh UMNO. Menteri besarnya Datuk Mak Yaakob pada waktu tu. Waktu tu ada 2 kursi kalau tidak silap amak, orang panggil batu leset. Jadi ulama hak jadi ketua UMNO Topak ni dia kata sikit. Mengapa dia tidak tegur waktu tu Mak Yaakob wakil apa? Nombor ekor, nombor toto, nombor jekfo, nombor apalah sini judi-judi. Wakil di Kelantan ni, ulama ni tak kata apa. Ini nak punya kita mikir tuan-tuan sekalian. Bukan sekadar tu. Hiburan bebas boleh mari belakang di Kelantan. Siti Salwa mari. Macam-macam. Ame ingat waktu tu tuan-tuan sekalian. Tidak ada pandangan daripada ulama UMNO kepada UMNO pada waktu itu supaya dikaji ataupun ditahan ataupun ditegah daripada masuk ke negeri Kelantan, kerana masyarakat Kelantan ini kuat berpegang pada agama dan pondok pun banyak, sekolah Arab pun banyak dikatakan, tetapi boleh buat mari tak ada beza dengan negeri Perak, negeri Johor, negeri Selangor yang orang Melayu tidak begitu ramai, yang orang Lepas pun tidak begitu ramai, pondok mungkin tak ada langsung. Maknanya UMNO tergamuk buat mari juga di negeri Kelantan tertuaskan di tempat yang rakyat tak berapa nak. UMNO boleh buat mari dan ulama UMNO Datuk Dasuki Haji Ahmad pun sokong sama juga dikatakan. Itu bahaya kepada kita. Bahawasanya rate UMNO tu memang dia nak lagi tu dikatakan. Ramai para ulama dan para ustaz duduk dalam UMNO. Bahkan kali ini juga ada satu benda kita dengar, multaqa ulama. Apa makna multaqa ulama? Makna bagi UMNO satu kajian. Kita nak gabungkan, kita nak cari buah pemikir ataupun fikiran para ulama, kita nak ketengahkan, khusus di Kelantan ni, kita nak lawan pemimpin PAH yang di kalangan para ulama. Maka bertemulah multaqa ulama dengan semua kerajaan negeri yang dipimpin oleh para ulama. Tengok, musuh ni dia pandai. Orang kata tak tumai kayu, kalau tidak dengan kayu. Makna kapuk tu. Mata dia tu besi. Ulu dia tu kayu. Kalau tak ada ulu, tak tumai kayu tu. Itulah tuan-tuan. Maka dia guna kaedah baru, istilah multaqa ulama ni, dia nak cari idea yang baru, lagu mana kita nak mengatasi cara-cara pentadbiran ataupun kerajaan PAS yang kuat berpegang kepada prinsip para ulama dan mengikut akhlak para ulama di dalam sistem pemerintahan dia. Maka merasa gini tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala ni dia tidak izin kalau benda ni pelik pelajar. Nampak tak? Pak Amal dia yakin ulama hak dia beribu dalam multaqa tu akan sokong pak bila-bila masa dia kata sekarang. Nampak tak? Dia jadi supaya ceritanya ibu ayah dia telah ibu ayah dia telah itik. Nampak tak? Waktu dia kecil, waktu bulu belum
api tu, dia ikut lagi ayat. Nah, ayat awak di mana? Apa ayat dia ayat ke orang dia ni anak aku. Api humur, api dah lecah dia orang kata, dia jual anak dia comel bulu lepak bulu kasar. Tak apalah waktu mana. Waktu tu dia ada air dalam lepak. Tak salah ayat anak aku lah dia pergi mandi, masa jenis hari dia awak dia mandi. Nampak tak? Ada mikir juga. Peripulah biar lama orang agama dalam UMNO. Peripulah para ulama biar lama dalam UMNO. Dan tidak ada ulama yang mengaji yang menyatakan bahawasanya menutup aurat tu tak wajib. Tak ada. Cuma dia orang begitu dah. Maka cuba kita tengok tuan-tuan sekalian. Masalah aurat di dalam UMNO ni tuan-tuan sekalian, bukan sekadar tidak menutup aurat, bahkan mencabar hukum Allah Subhanahu wa taala. Satu orang menteri wanita UMNO pernah kata, dia kata menutup aurat ialah di pada pasir saja. Di Malaysia tak payah tutup sebab dia kata di negara Arab kena tutup sebab hawa nafsu Arab kena, dia kata. Tengok dia mayatkan, dia cabar hukum Tuhan. Jadi bagi pemimpin UMNO, orang Arab wajib kena tutup aurat kerana nafsu Arab gana. Orang Melayu nafsu tidak kuat, jadi tak perlu tutup. Dia tak baca ke dalam metro hari-hari. Orang Melayu umur 120 bukan lagi cuci. Orang Arab tak ada dengar umur 120 bukan cuci. Dia kata nafsu orang Arab ni kuat sebab dia makan minyak tok, duduk tempat negeri panas. Walaupun di tanah Melayu tak ada minyak tok, tempat kita ada tukar ali, ada kopi jantan, ada kopi ginseng, ada kaki timur. Kuat supaya tu lah. Cuba kita fikir. Kemudian cuba kita tengok. Ketua wanita UMNO tidak tutup aurat. Ketua puteri UMNO tidak tutup aurat. Pemimpin, isteri pemimpin UMNO tidak menutup aurat. Anak-anak pemimpin UMNO semua tidak menutup aurat. Pasti kita nak fikir ke mana? Nak buat istilah habari ke mana? Dalam semaya tutup aurat, luar semaya tak tutup aurat. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, hak ni kita kata, ustaz tu cara peribadi orang apa, jaga diri dan mudah-mudahan menjaga diri kita dia maksudnya mana begitu. Kalaulah makna dia tu tidak pemimpin, dia dengan suami dia. Apa dia? Ini masalah isteri pemimpin. Apabila isteri pemimpin dan isteri kepada kabinet, menteri kabinet tidak menutup aurat, bagaimana kita hendak dakwah, kita nak khabarkan kepada masyarakat, kepada Islam, kepada murid-murid pelajar di sekolah bahawasanya menutup aurat itu adalah wajib kerana dia tengok pemimpin dia 24 jam tak tutup aurat. Sahabat tu budak waktu di sekolah dia tutup aurat tu, kelip tak tutup. Cuba kita fikir tuan-tuan sekalian. Adakah kita boleh kata buat aurat ni pak remeh-temeh? Tidakkah kita tengok, kita dengar dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, betapa ramai wanita-wanita yang dilayung, digantung, susah, kepala ke bawah, kaki ke atas, dilayung dengan bala daripada api neraka. Maka ditanya oleh Jibril alaihissalam, ya Jibril, tanya Nabi Muhammad, apakah kesilapan, kesalahan dan dosa wanita tadi dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Jibril, wahai Muhammad, inilah di antara bayangan umat kamu yang mendedah aurat di halayak ramai, dia akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kata sekalian, ini tujuan kita buat Isra' Mi'raj, beritahu ke terbang UMNO kata. Rupa-rupa Nabi Muhammad tengok benda bakar tu bini pemimpin dia.
Dapat? Kemudian cuba pula kita tengok. Bagi aku, cukup amal-amal RTN ataupun TV Malaysia terlampau ego dan sombong biadab, mencabar hukum Allah Subhanahu wa taala ba'arah. Dia sengaja memilih drama-drama dari Filipina, dari Morocco, dari Brazil. Saya pula hampir waktu asar dengan Maghrib. Ya, dia benarkan TV Malaysia menyiarkan wanita-wanita yang berbadan gemuk, lawa, comel, pakai hanya seluar dalam, tutup di atas siki, duduk di kolam mandi bersama-sama dengan lelaki dan perempuan, direct masuk ke rumah kita di kantor sekian. Sedangkan Menteri Penerangan adalah seorang orang Islam, yang mana pemimpin pula orang yang berkehendak kepada Islam Habari di kantor sekian. Mengapa ustaz jasa hak duduk geting duduk kalau kubur dalam tupak? 3 hari lepas buat forum isu semasa di sekolah masih ada tupak. Duk fikir nak berdepah, duk fikir nak pukul ustaz Wal Jamil, duk fikir nak hentak apa habis-habisan. Cuba kita fikir pernah atau tidak pegawai jasa yang semuanya boleh dikatakan lulusan agama paling kurang pun. Pernahkah kamu buat forum ataupun kamu buat satu dialog? Lagu mana kerutuhan? Lagu mana penjajahan, penggaulan bebas di dalam drama-drama yang disiarkan oleh TV Kerajaan Malaysia sehingga merusakkan akhlak rakyat dan bangsa kita ini ditakutkan? Sehingga lama anak muda-mudi kita tengok mengalir buruk besar, tak ada tok lelaki lah ni takutkan. Tunjuk waktu ada temu kata, tunjuk ni, mu berjalan. Akhir sekali kena buat pergi hantar di Amerika, kena DNA nak tengok siapa. Inilah tuan-tuan sekalian. Mengapa UMNO tidak mengislamkan TV? Banyak lagi filem-filem drama daripada negara Arab yang tercocok dengan sunnah Nabi, yang ada kisah dengan peperangan Badar, yang ada kisah dan sejarah para sahabat Nabi, dan banyak lagu-lagu nasib daripada Arab, daripada Mesir, daripada Riyadh, daripada Kuwait. Mengapa tidak diketengahkan ke RTN milik Kerajaan Islam Habari? Bahkan dia mengimport drama-drama, filem-filem daripada Barat, daripada Yahudi, daripada Kristian, ditayang dalam RTN Kerajaan Islam Habari dengan bayaran tak kurang 10 bilion dikatakan. Inilah orang Yahudi, orang Kristian duduk rumah ubah hati tak. Tak payah mari ngajar ke sini. Orang Nasara tak payah mari sarah kata baru. Duduk di roh pun cukup. Hari ini dakwah dia, misi dia, pakaian secara Yahudi, pakaian secara Kristian, pergaulan secara Yahudi, pergaulan secara Kristian boleh didapati di dalam RTM milik Islam Habari dikatakan. Pak kita ada ngepek bodoh. Nampak tak? Ustaz mengajar di masjid Keting. Orang yang boleh dengar hak pergi dah malam ni. Tu guru di Aziz mengajar di Kelapah Kota Baru. Hak pergi saja yang boleh dengar. Tetapi RTM mengajar di Putrajaya. Bukan saja yang duduk di Putrajaya dapat dengar, dapat tengok, dapat ikuti. Bahkan seluruh 20 juta lebih rakyat Malaysia boleh tengok, boleh faham, boleh ikut. Ini sunnah Yahudi, ini pakaian Kristian, ini alat dakwah Yahudi dan Nasara. Inilah tuan-tuan sekalian. Rusak akhlak orang Melayu ini. Rusak muda-mudi. Tengoklah di negeri yang kuat UMNO seperti Johor. Apa dah jadi kepada anak bangsa gadis kita? Rambut sudahlah tidak bertutup.
tuan-tuan. Ini kalau kita nak kata nak marah bodoh pakar, bini pemimpin pun pakar juga. Tak tengok buku bini pemimpin, biru betul apa tengok. Mari di kota baru, turun di epok kali epok. Maka ketemu wanita Alhamdulillah, taik kelopok, sopo saling labor, tipi. Dia ambil taik kelopok tu tak mana? Baru tekok. Orang buah nakor, kena baru dibuah. Baru lah ulak, tak makan ni baru pakai. Apa? Buah nakor tu kena baru dibuah. Barulah kumai tak dipatu. Ni dah baru pakai. Cuba kita fikir tuan-tuan. Takut sangat nak kait kelopok tak apa. Sebab itulah tuan-tuan saya cuba kita renung sebaik-baik renungnya. Rupa-rupa TV ni kita nak hapus dengan sejuta, tok lebar, tok buru, tak ada lagi benar TV lagi di kapal sekarang. Sungguh. Nak kelapa. 1 sampai 9. Nak banyak lagi bayar 500 bulan, mari belakang, rupa bala, rupa apa, rupa calon leh ada belakang. Hak tidur menetai, tak ada siapa satu lalak hijau, ada urung pun ada. Nak apa, nak jenis hak dia mogi kau, ada belakang, kita toko tunggal, apa ada belakang. Tak ada kafe-kafe, tak ada kaji-kaji, dah direct masuk dalam rumah kita. Tu email, duk ngajar atas balasan, ayat babul taharah, babul aurak, gini. Tak pada, sebab dia tak boleh dengar hati email, dia dengar hati ruh dia. Sebab itulah yang kita nak tuan-tuan. Kalaulah kita kata mudah, cara, bila, balak, mari, tayar di Malaysia. Kalaulah mudah, siaran Yahudi dan juga siaran pakaian Nasrani masuk dalam TV RTM milik kita. Biarlah hatu, tali naskah, dia mereka, kita minta, biar mudah, letak, hak alik, aurat dalam Islam, sunnah Nabi, biar mudah masuk dalam RTM kita. Kita lawan hak Yahudi. Kalau gitu pun tak harap. Ni nak baca betul berita kan tutup buat dah. Waktu kita pak radio, data radio tak apa, kita tengok. Kau mana ada kita tengok radio? Kenapa dia? Anilah Islam habari. Kau baca berita, tengok buku, tak boleh tak? Jadi jelas kepada kita bahawa sangat kemungkaran permintaan dan pembelian daripada kerajaan Malaysia melalui RTM beli filan-filan Yahudi dan Kristian yang terang dan jelas mencabar sunnah Nabi, terang dan jelas merusakkan akhlak dan pakaian umat Islam. Dia bukan mari dengan petelan tu, dia mari dengan permintaan daripada Menteri UMNO, tuan-tuan sekalian, guna bibir rakyat selalu dalam RTM dijaga, dikawal oleh pemimpin UMNO, tuan-tuan sekalian. Bukan dia mari jumpa ambil awak kasih pergi bubuh tu. Cuba kita fikir. Lagu mana kita nak jawab? Lagu mana kita nak didik anak bangsa kita? Dia bawa mari dia dapat rebel, gudu-gudu. Berapa dalam masa 24 jam, cuba kita tengok saya dengan filan. Meruntuhkan akhlak kita, tuan-tuan sekalian. Kau amat sedihnya. Kalau dia lepas hak tu, lepas hak ni, dia tak terhadap. Ni kalaulah ahli para perdana mana jemaah bercakap beraurat wajib bila tu dia potong dia kapok sikit. Tak tobek dulu dalam minggu depan. Sebab para perdana jaya dia buat siaran langsung dia kapok sikit. Kalau dia buat siaran langsung dia pilih je kuat-kuat nak Ustaz Usman Muhammadi. Dia takut kita tobek sekali. Ini tuan-tuan. Itu mungkin kita katakan nak berlaku. Pembaca skrip atau berita ini bukankah nak berlaku. Ini memang dia nak baca. Tetapi apabila dia nak pakai yang menutup aurat, membaca berita di dalam RTM 1 milik kerajaan 100%, tak dibenar. Kalau nak baca, turun ke radio. Tak heranlah kalau dia ambil hak Morocco, hak Itali, hak Filipina. Asal tak ikulan tuan-tuan sekalian. Besarnya kuasa ni dia. Nampak tak? Cuba kita tengok kerajaan PAS negeri Kelantan ada kuasa terhad di Kelantan ni je. Kita boleh sekat habis licin dah.
Tengok, itu kuasa kecil. Radio tak boleh pegang. Tak cakap minta, nak cakap pun tak boleh. Marah benar atas orang tu ni apa? Apa dah? Pelawak patah timur, pelawak macam-macam, berbalah patut. Tengah malam tu pulak mari dekat cik haji toham nyapu lah sini lah. Berjal-jal dalam radio. Tak apa tu. Tunggu minta lewat tazkirah 15 minit pun tak boleh. Cuba kita fikir. Lepas tu kita nak nyalah siapa ni? Senang orang Yahudi nak dakwah, nak menyebarkan cara pakaian secara Yahudi. Tak payah mari di Malaysia, tak payah sewa hotel di Malaysia, tak payah mari makan budu di Malaysia. Hantar melalui skeping CD saja. Kerajaan Malaysia terus siarkan di Putrajaya. Masuk seluruh dalam rumah-rumah kita belakang. Makngoh dengan pangoh pergi dengar ustaz ngajar masjid kita. Anak makngoh dengan tu pangoh dia dengar orang Yahudi ngajar rumah. Kita kena naik motor pergi balik ke malam jemaah ni. Ustaz apa? Ustaz Segeri ngajar. Tengok anak-anak tu ni orang di rumah. Nasi bawah saji, pengak bawah dalam boyo. Buka TV, derek pakaian cara Yahudi lagu ni, pakaian secara Kristian lagu ni, orang lelaki, orang puan Kristian jalan, peluk tangan, pegang tahu, pakak dukung, gena naik motor, tabak dia kemak, bongo dak bongo bawah habu. Jangan betul. Asal tu kita jangan kata mudi-mudi ni kita tak cara supaya dah belakang. Kalau kita ni pang pun kita kena naik. Kalau kita ni amu pun kena naik juga. Nanti dia buat bahaya ni. Hak saya pasal tu halu ni. Oh, ayo. Oh, ya apa pun tak itu. Tengok Kelantan ni. Pah jaga berbeza dengan amu jaga. Itu belum pah pakai Malaysia lagi. Apa? Tapi kerajaan kita boleh paksa orang pakar. Tuhan tak suruh pakai topi kerajaan. Tapi tak apa. Kita boleh paksa orang pakar. Mengapa kita nak paksa supaya orang Islam menutup aurat talib? Hadilah nak berkuasa. Sarok, baca tepuh, kapur. Kalau tak mari di parlimen, tidak istihad dalam TV, tak keluar dalam surat khabar resmi kerajaan, orang tak buat. Sebab itulah puasa, nak ambil puasa ni besar. Bukan nak pilih orang. Kita nak puasa yang pertama, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalaulah ustaz pegang menteri penerangan, contoh kita kata ustaz tadi takut kepada Allah, maka dia pun tapir, dia pun tutuplah semua drama-drama dan filem yang berjangah dengan sunnah Nabi. Puih-puih bakal api dia dikit. Dia orang lihat lagu mana? Dia marilah TV tadi secara ilmiah berbentuk ilmu agama dan juga ilmu-ilmu kemasyarakatan seperti bercucuk tanah, perternakan, riyadhah, persahabatan, gotong royong, alat kebertuahnya, ibu-ibu yang tidak ada masa, yang tidak ada ruang untuk pergi mempelajari ilmu di masjid, di sekolah-sekolah, dia dapat menuntut ilmu di rumahnya pukul 9 pagi sampai pukul 10.30. Yang mengajar di RTM ialah semua ustaz-ustaz yang jujur, tidak ada selindung-selindit dah ditatok sekian. Dapat ilmu tuan-tuan sekian. Dengan sebab kita pilih parti Islam. Parti Islam tadi pilih menteri hak takut kepada Allah jadi menteri penerangan. Duduk situ dia pun kontrol TV 24 jam dia boleh buat lakon. Boleh guna untuk ilmu Quran, boleh guna untuk ilmu nahwu saraf, bahasa Arab, boleh guna ilmu Quran, boleh guna ilmu matematik, hak menyentuh, hak bercanggah dengan sunnah Nabi, keren dan jelas itu ada budaya Yahudi dan Kristian. Petai lagi kita tolak tahu ke semua di atas sekalian. Ini puasa hak kita jenuh siada malam di atas sekalian. Pasal apa kita tak boleh nak buat? Tak usah kata kita nak buat, nak tupai hak dia pun tak boleh. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Kerana pemimpin tidak ada. Apa? Drama-drama, filem-filem, hak bercanggah dengan hukum syarak, hak amat sebut tadi, hak marokok, hak
kuliah agama ni, kalau beribu sikit dah. Ketok pula tangan dekat 5 minit nak murid. Lepas tu bicara mukti pula, ketok dekat pukul 5 pagi. Cik dia orang muda nak tengok. Nampak tak? Inilah tuan-tuan sekalian, nampaknya perancangan untuk menyiapkan sunnah Nabi dan kegemilangan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali, benarlah budaya. Hari cuba kita tengok. Gila di mana-mana. Nak tengok perempuan menutup aurat pada payah tuan-tuan sekalian. Kalau ada aku di Kelantan, alhamdulillah lagi dikakoskan. Sebelah luar pakai KO dah hari tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Nak kata orang Kristian mari ngajar, tak pernah mari pun. Gereja dia tak panggil orang lain. Tetapi atas rumah kita tu masuk dengan siaran melalui udara tuan-tuan sekalian. Bayar 500 astro, pilih nak negara mana, jenis hak lagu mana, jenis hak lagu 3 ke, hak lagu 4 sebelah pun ada. Ini tuan-tuan sekalian. Sebab tu cuba kita fikir, negeri Kelantan apabila pah tubuh berlandas pada Quran dan hadis tuan-tuan sekalian. Cuba kita tengok. Selama majlis ilmu kita boleh dengar, masjid pun tidak kunci lagi seluruh Kelantan yang dekat siap. Betul? Asyik kita pergi negeri dia mau dijaga. Lepas semaya kalau sama kena dah sekali tuan-tuan sekalian. Mana 3 kali lepas baru. Amal lewat, amal semaya berjalan. Yang kunci itu. Dah lah kunci mula-mula dia mampu hati. Yang tak nampak amal semaya dia dia. Dia digandung je baru. Kakak amal itu. Dia kunci ni luar. Amal kata tak kalau kunci ke mana-mana apa tengah apa lain. Muncul dia tak clear lagi, dia buat dia buka tuan-tuan sekalian. Tak selamat dah masjid tempat orang tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita fikir. Sebab apa? Dia tidak reti makna masjid ni tuan-tuan sekalian. Tugas masjid ni apa tujuan? Kalau sekadar untuk semaya saja. Dia amat paling sedih tuan-tuan sekalian baru balik daripada Terengganu kemana dulu. Orang Terengganu pun rasa hari ini sedih. Kerajaan UMNO hak baru Terengganu tuan-tuan sekalian. Dia buat masjid 7 buah tepat letak tepi sungai dekat Kuala Terengganu, dan masjid tu harga lebih kurang, tak kurang daripada 1 bilion tuan-tuan sekalian. Masjid tu masjid pameran dia panggil. Sehingga Mufti Terengganu tegur tuan-tuan sekalian, buat masjid tepat 5-7 buah. Bukan untuk semaya, untuk tengok. Dia orang yang dapat kontraktor buat masjid ni 1 orang saja. Berapa harga? Lebih kurang 1 bilion tuan-tuan sekalian. Sumpah masjid besar lah. Macam masjid Putrajaya. Tapi yang anehnya, masjid ni bukan untuk dismaya, bukan untuk berjemaah, bukan untuk belajar, untuk pameran. Kalau nak untuk pameran, tak kita lukis gambar, kita sudah lah. Dia nak buat satu hidup, nak guna tak boleh. Nak beritahu banyaknya bagi Terengganu ni lebih siapa ayat pun tak sih. Buatlah masjid tak sempat tengok tak boleh. Sedangkan rakyat dia lebih banyak kemiskinan daripada kita lagi dia takut sekali. Untuk mengakhiri, amun nak baca satu ayat tuan-tuan sekalian, sebagaimana firman Allah Taala, mereka suka kata, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Cuba kita perhati mulai dekat sekalian. Allah Ta'ala beritahu kita banyak-banyak mati dah. Nak kecek bab mati ni. Sebab sekali 2 drama benar orang mati dekat sekalian. Apa dah? Banyak-banyak mati, satu orang, satu jenis saja mati. Tuhan kata, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata. Lama-lama hak mati seorang, satu jenis mati. Allah Ta'ala kata, jangan mengatakan dia mati. Tengok dah. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan dia hidup di sisi Tuhan, hidup selalu, Tuhan berezeki selalu, umur dari syurga sekali. Tak terima kan? Cuba kita fikir. Orang naik kapal Dubai pergi Mekah, mati tengah buat haji, dia tak kata gini. Dan orang mati tengah dia semaya, dia tak kata bal ahya. Tapi hak nisa,
Orang mati kerana pergi perang, kerana nak ambil kuasa daripada orang kafir, ataupun kerana nak pertahankan kuasa kerajaan Islam Mekah dan Madinah yang diasah oleh Nabi, sehingga mati dia Tuhan kata, jangan kata mati, bal ahya, bahkan dia hidup inda rabbih, di sisi Tuhan mereka. Cuba kita fikir molek tak tuas sekian. Maka hadut badah faham ni nak kuasa tidak fikir. Tengok. Dia mau kata nguni tak ada kena-mena dengan Obama. Uni hak mana-mana supaya asal kita semaya. Tak semaya nguni pak masuk apa juga. Dia kecek kita kopi. Jadi gini tuan-tuan sekalian. Kita jangan buat banding hak tak semaya. Tu hak tak semaya itu satu pak. Hari ini tuan-tuan sekalian kita sudah tengok ni kan. Artinya guna kuasa dia menyebar, menyiarkan filem yang bercanggah dengan kehendak Allah dan kehendak Rasulullah. Kita tak boleh sekat, tak boleh marah, tak boleh tahan kerana dia ada kuasa. Menteri penerangan itu dipilih oleh Perdana Menteri. Parti mana yang pilih penerangan tadi? Ialah Parti Barisan Nasional. Menteri dia tu orang Melayu, dia orang Islam. Kalau Melayu dia Islam itu daripada UMNO nama dia. Kalau daripada UMNO, apa dia boleh jadi menteri? Kerana dia banyak bilangan undi. Sebab apa dia banyak bilangan undi? Kerana orang tupak undi dia. Maka sahih bila Kristian, bila Yahudi, hak tepuk, hak lawan sunnah Nabi tu kena bagi dua menteri dengan orang UMNO. Hak undi dia, hak undi UMNO bila hari raya baru ni. Kalau tengok lagi. Ini cuba kita fikir. Itu sama baru. Bagaimana hal ini sebab besar pelajar. Tak cakap nak kepik, tak cakap nak sarah, tak kita. Tak kira apa, tak kira arka, tak kira dakwah tabligh, tak kira dakwah pondok, dakwah sekolah harap rakyat, dakwah Lilampuri, kau kira bertemu dengan RTA awak mari ni, kalau kita takut sekali. Sebab dia 24 jam. Kita mengaji, seminggu sekali ya kita mengajar. Tak kita mengajar pula, budak-budak ni bagi depan kita. Tapi RTA ni, direct masuk dalam bilik dia. Bukan atas rumah kita, dalam bilik kita pun boleh masuk. Kalau mulut kita luar, boleh puh TV dalam mulut kita tu pun. Anda tengok, rapat dan berkesannya dengan RTA untuk didedah sama ada baik ataupun buruk. Amat malangnya sekali tuan-tuan sekalian. RTA kita menyiarkan pakaian, menyiarkan lakonan, drama-drama yang terang dan jelas bercanggah dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tergamuk dia siar dalam TV RTA yang dikata sekalian. Dia kata lagu mana? Dah, baru ni. Ikut sunnah bini Nabi. Nak apa dia kata? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Teruk tuan-tuan sekalian. Inilah kita sedih. Dan kita amat duka cita dan teramat sangat tuan-tuan sekalian. Bapa Ustaz Hadari ni, dia sibuk nak pukul pah ni bapa. Ustaz jasa lah penceramah Jack. Mula Jack lari jasa sebab dia percaya jasa tu berjasa lah pula. Pasal tegangnya boleh Pak Amun. Kita sibuk nak pergi basuh Pak Amun. Minggu lepas ni dia bawa basuh Amun di Kubek Keria. Dia bawa Datuk Razali Ahmad. Datuk Razali Ahmad ni pemikir jasa gaji kat 10,000 pun. Bekas Perusahaan Jaya Pak Terengganu, hok masuk Pak, hok masuk UMNO, duduk dalam jasa, dia basuh Amun dalam Kelantan dalam Ijek Kakak sekalian. Minggu lepas baru ni dia basuh Amun di Kubek Keria. Pasal Kubek Keria. Pak Amun basuh kejutnya. Pak Amun rasa takjubnya tuan-tuan sekalian. Penceramah hebat-hebat belakang 3-4 orang, termasuk ketua penerangan UMNO Kelantan sendiri. Orang hak pergi dengar malam tu mencecah 49 orang. Cuba kita fikir. 49 orang. Sebenarnya lemu tak tahu lah berapa. Kemudian Amal Syamah pula 19 di Pasar Peringat. Orang tidak kurang 45,000. Dia bawa Ustaz Kamal, Cikgu Kamal Saidin daripada Kedah. Suruh basuh Ustaz Amir di Kedah Melak. Suruh pokok hamba habis-habisan. Sebelah ilmu tak tahu apa-apa. Malam tu kehadiran Allah juga mengejut dan juga menakjubkan, mencecah 113 orang. Buka lah.
Sebab orang tengok dah hari jelak pada kita. Nak ambil atas dunia pun penat je. Buah raya kita 10 riyal boleh tikul dalam gun. Tidak gitu. Nak rayak tak laku. Rokok demo hot 20 batang ni tak 10 riyal boleh dalam poket tak rindu. Hati cuba kita fikir balik kita balik dia. Buah raya tu tepi jalan 10 riyal tikul sabun pun tak ada. Rokok daya hot 14 tu dekat Naya. Naya lah. Nah, kalau kita bubus jelas tepuk tangan, pekuk gini boleh hidup. Isyak pun tak tinggi, tu dia asak je. Buah raya kita 10 riyal, Naya bawa nak bawa. Demikian juga jagung kita. Tanah kita nak kira lah banyak, jagung madu. Banyak sikit, timah-timah, nanti kita kira harga semula. Mana alik kita ni penat sama ada kakak sekali. Dekat belanja awal bulan 9 ni tuan-tuan sekalian, kemungkinan harga barangnya akan naik 25% lagi tuan-tuan sekalian. Maka alasan pemimpin UMNO, kita terpaksa menaikkan cukai kerana kita nak buat pembangunan. Kita malah fikir dalam dunia ataupun fikir di luar dunia. Alhamdulillah, tak apalah. Kalau begitu sungguh, maka mau nak beritahu, marilah sebanyak mana pembangunan di negeri Kelantan, termasuk universiti, termasuk jambatan, termasuk pelabuhan, termasuk lebuh raya. Tolong beri sedar kepada rakyat Kelantan bahawasanya fikir yang buat universiti, fikir yang buat lebuh raya bukan fikir UMNO, adalah fikir cukai atas rokok dan cukai atas petrol. Hak orang hak rakyat negeri Kelantan tak ada kena mengenal dengan fikir dati dari kapal sekarang. Boleh tak? Kita bayar tahun lepas lagi di KPT Lewat Universiti tu. Kita bayar 2 tahun lepas lagi fikir lewat lebuh raya. Petrol kita dah kerak nama dah. Maka dia orang mari tu bukan hak UMNO tuan-tuan sekalian. Jalan tok kapur ni bukan hak UMNO. Setelah selesai buat jalan minyak tak, B tadi dia tidak hantar ke pejabat UMNO Tupak. B itu dia tidak hantar kepada pejabat UMNO Kota Baru. Dia hantar kepada JPP Kota Baru. JPP ambil PT pusat. Pusat tekan juga atas rakyat seluruh Malaysia. Tak ada kena mengenal dengan daki. Cuma pemimpin UMNO Tupak languh atas jalan dia. Betul tak? Tengok dalam sinar harian minggu lepas. Berlaku dibaca. Satu jalan kapur, panjang pendek lebih kurang skala setengah. Kereta kiri tak mampu lagi aja. Rupu naik dah orang junjung letak. Allah, ya Rabbi, engineer dalam motor ni. Engineer mengaji di Amerika, lulus dari UITM. Kalau nak tumbuh rupu juga biarlah kereta kiri buat klik dulu. Pasal apa dah dia lebih belajar tu? Pasal buat jalan supaya sapu menjerit atas hati tangan. Pasal nak geleng, tak ketua nak, EJK pun nak, naik tua pun nak, Himalaya tua pun nak, puteri pun nak, dia puteri nak, pemuda pun nak lah. Akhir sekali bertemu lah waktu. Akhir sekali pada dewasa, jalan minyak tak. Kalau biji daging tak apa. Bukan biji daging, biji mana? Biji atau rokok dah dah tadi, rokok saat, rokok pilih. Biji tu dia kutip lama dan awak jalan. Sampai itu mana beritahu trik ni tuan-tuan sekalian. Mari gula, takar, mari lembu, helek, mari kain, pakar, mari kain kelapa, nyoru, uni, gula, tuan-tuan sekalian. Boleh? InsyaAllah tahun 90 mari bola mata dia kakak sekalian. Mari jangan. Kalau dia mari, ambil. Okey, so. Dia bedah tak? Berat pulut 3,5 sekali lah ni. Jangan motif kita berat pulut pula mesti kau hajar ya. Jamil yang metok ni 3,5. Nah, Allah ya Rabbi, cuba kita fikir. Hak mari itu bukan fikir daci lah. Cuma kumpian ni bahaya tengok. Tadi takut sikit. Bahaya atas yang syar'i topak sebanyakan. Bawa belah tapik minyaknya sekali Allah. Oh pada hak lawis hak balik silah apa sudah berhubung dia habis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kepada Allah Taala biar kita taufik hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma dafirni fa innahum la ya'lamun. Allahumma fil qawmi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ansur al-islam wal muslimin.
اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله. الحمد لله.